Maka tak cinta. Jadi saya ingin memperkenalkan panel kita pada hari ini, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mustaqim Muhammad Zarif, iaitu pensyarah kanan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah. Beliau mendapat pendidikan sarjana muda dan sarjana dalam bidang ilmu wahyu dan warisan Islam di Universiti Islam Antarabangsa dan melanjutkan pelajaran ke Dr. Falsafah di University of Edinburgh, United Kingdom di bawah penyelidikan sejarawan yang terkenal iaitu Profesor Emeritus Dr. William Roth. Jadi, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mustaqim Muhammad Zarif selaku panel kita pada hari ini untuk menyampaikan sedikit perkongsian khususnya tentang manuskrip Melayu Islam. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Dr. Anwar Muhammad, para urus dia penganjuran webinar filologi dalam kajian manuskrip Melayu Islam, teori dan pendekatan. Seterusnya saudara-saudari sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasihlah kerana menjemput saya untuk berkongsi sedikit pandangan tentang filologi dan kedudukan peranannya dalam kajian manuskrip Melayu Islam. Jadi saya juga ingin mengucapkan syabaslah kepada saudara-saudari kerana telah berjaya ataupun mengambil inisiatif untuk, walaupun saya difahamkan sebahagian daripada keperluan kursus, tapi sebenarnya juga adalah satu usaha yang baik kan, untuk kita mendapatkan kepelbagaian pandangan. Kerana sebenarnya akademik ini adalah, kita sebenarnya ilmu itu datang daripada berbagai perspektif kan. Saya rasa itu antara kelebihan jugalah bagi saudara-saudari duduk di pusat ilmu, adalah saudara-saudari akan berjumpa dengan ramai orang dan setiap orang akan mempunyai perspektif dan pandangan yang tersendiri. Jadi walaupun saudara-saudari mengambil subjek ini kan, filologi, tak, nama dia bukan filologi kan, manuskrip Melayu Islam kajian dan analisis kan. Itu tak silap saya subjek tu, tapi tak apalah. Maknanya sekurang-kurangnya saudara-saudari akan mendapatkan sedikitlah perspektif dan juga pandangan saya dalam aspek ini. Dan saya rasa dan saya mengharapkanlah sedikit sebanyak perkongsian saya ini akan mungkin menimbulkan persoalan dan juga boleh memperkayakanlah pemahaman saudara-saudari terhadap subjek inilah ataupun topik yang dibincangkan. So, jadi bila kita bincangkan filologi, kita sebut filologi, maknanya sebelum kita nak bincangkan tentang filologi, kita biasanya filologi ini adalah biasa orang sebut sebagai kajian teks kan, kajian teks. Jadi sebenarnya dia berkait dengan teks. Jadi konsep teks tu saya rasa penting difahami. Nampak macam senang ataupun nampak macam mudah, tapi sebenarnya kadang-kadang kalau kita tak jelas kan apa itu teks, dan dia akan jadi masalah juga sebenarnya nanti. Jadi kalau saya sebut teks ataupun Arab dia panggil nas, Inggeris dia panggil teks Melayu panggil teks juga. Apa yang saudara-saudari faham dengan istilah teks? Apa itu teks? So saya rasa benda ni kena tengok. Teks sebenarnya adalah satu, kita katakan dia terdiri daripada dua terdiri daripada dua elemen dalam teks. Yang pertama adalah isi. Isi, apa benda teks? Bila kita cerita tentang teks, dia tak lari daripada isi. Apa isinya? Apa kandungannya? Apa ideanya? Itu satu perkara. Saya memang tak ada slide sebab saya tak berminat saya rasa tempoh pun tak lama, kan webinar 1 jam. So boleh saudara-saudari bagi fokus sikit. Kalau tak ada slide, kalau ada slide sibuk tengok slide, dia tak jadi fokus, tak jadi cerita lain.
So kita pergi traditional sikit sebab kita cerita tentang kajian manuskrip filologi, so it's more traditional. So kita pergi traditional sikit, so kita dengar aja. Okay, nanti kemudian nanti habis webinar nanti saya akan bagi saya akan bagi saudara-saudari ada satu artikel dalam bahasa Indonesia lah, senang ceritanya ya. Tapi artikel yang menarik jugalah, yang cerita yang boleh merumuskan apa yang saya bincangkan pada hari ini. Tapi tak semua samalah, tapi at least okeylah. Okey, yang pertama sekali ya, teks terdiri daripada isi ataupun idea, kandungan. Lepas tu yang keduanya, kandungan ataupun isi itu dibungkus dalam bentuk apa? Dibungkus dalam bentuk apa? Dibungkus itu maksudnya kita katakan dipackagekan dalam bentuk apa? Sama ada dalam bentuk prosa ke? Tahu tak prosa? Prosa maknanya dalam bentuk ayat biasa ke? Ataupun dalam bentuk puisi ke? Ataupun dalam bentuk naratif ke? Naratif ni penceritaan ke? Apa ke? So bagaimanakah idea itu dibungkus? Dipackagekan. Okey, itu dua elemen. So jadi ada teks yang bentuknya bentuk prosa. Okey, kalau Arab dia panggil nasar lah, kalamun nasar. Tapi kalau satu lagi teks juga yang ideanya yang dibungkus ataupun dipackagekan dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk syair, sajak. Itu kalau dalam bahasa Arab kita sebut nazam. Yang bahasa Melayu juga menggunakan nazam. So itu bentuknya. So jadi itu teks. Dan penyampaian ataupun kewujudan teks tu pula boleh dalam dua bentuk. Boleh dalam dua bentuk, iaitu sama ada dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Sebab itu kita ada sesetengah teks yang kita katakan yang disampaikan dari satu generasi ke satu generasi berdasarkan kepada lisan, berdasarkan kepada samak. Kalau dalam hadis, kalau istilah hadisnya riwayat lah. Riwayat. So, jadi kewujudan hadis misalnya di dalam bentuk sebelum bertulis, dia wujud dalam bentuk samak, dalam bentuk lisan. So itulah contoh teks. Itu contoh teks. So teks dia ada isi, dia ada bentuk dia iaitu bentuk nasar. Kemudian penyampaiannya itu disampaikan dalam bentuk lisan. So jadi sekiranya sesuatu teks itu disampaikan dalam bentuk lisan, maka dia menjadi tradisi lisan akhirnya nanti. Kalau dalam bahasa kita lah, untuk bukan teks agama, dalam teks-teks yang lain, biasanya kita akan sebut secara umumnya sebagai teks tradisi lisan. Tetapi dalam konteks pengajian Islam, biasanya kalau kita rujuk kepada ilmu-ilmu Islam, dia akan menjadi tradisi periwayatan ataupun tradisi riwayat. So, jadi di situ dia ada isu-isu lain yang berkaitan. Isu sama ada credibility, isu authority, isu kebolehpercayaan, isu-isu lain lah. Sebab itu, kalau kita tengok periwayatan itu, dia amat mementingkan sekali dengan aspek sanad, kan? Sebab sanad itu adalah sebagai salah satu kriteria menentu sahkan status sebuah periwayatan, sama ada boleh diterima ataupun tak boleh diterima dan sebagainya. Dan tapi teks dalam bentuk lisan ni dia sukar untuk kita nak kaji, untuk kita nak untuk kita nak kupas, kita nak analisa. Sebab tradisi lisan ni dia ada banyak isu sikit. Antara isu yang paling besar sekali dalam tradisi lisan ini adalah isunya adalah kita katakan ketekalan teks ataupun konsistensi teks. So sejauh mana teks itu apabila dipindahkan dari satu generasi ke satu generasi yang lain, bagaimana kita nak pastikan bahawa teks itu langsung tak berubah. Maksudnya seperti mana dalam bentuk yang asalnya itu diturunkan ke generasi yang lain, sama, 100% sama, tak berubah. Itu isu yang cukup besar. So kalau kita tengok pun sebenarnya dalam perkara ni hampir mustahil lah boleh buat. Dalam dunia ni pun lah setakat yang kita tahu, dan itu pun terhasil disebabkan oleh jaminan daripada Allah SWT. Itu pun hanya daripada periwayatan Al-Quran sahaja. Itu saja. Sebab tu kalau kita tengok kan Al-Fatihah tu lah juga daripada zaman Nabi sampailah pada zaman kita tak berubah. Al-Quran tu lah juga ma baina daffatain, kan, di antara dua, kita katakan kulit buku tu, kan, di antara dua penjilidan. Maksudnya itu yang sebab itu pun sebab dijamin oleh Allah SWT. Jaminan, kan.
Itu saja yang tak berubah. Tapi kalau teks lain macam mana? Hadis, berubah ke tak berubah? Hadis berubah. Hadis berubah. Sebab itu ini kena faham konsep. Hadis berubah sebab ada hadis yang tak berubah, tapi tak banyak, sikit hadis yang dipanggil sebagai jawami'ul kalim. Itu sikitnya. Macam la taghdab. Kan? Itu hadis pendek itu. Itu dalam bentuk-bentuk yang ungkapan tertentu, itu yang tak berubah. Tetapi kalau hadis yang berbentuk naratif, hadis yang berbentuk penceritaan, hadis yang berbentuk statement, pernyataan, hadis-hadis itu berubah. Nak tengok senang saja. Sebab tu kalau kita tengok kan, kita tengok dalam sebuah hadis, ambil mudahlah, hadis yang paling mudah kalau kita tengok hadis innamal a'malu binniyat. Cuba buka takhrij, cuba buat takhrij hadis tu tengok. Cuba tengok berapa banyak versi lafaz yang ada. Ada yang hadis tu al-a'malu binniyat jamak. Ada yang sebut al-a'malu binniyah. Ada yang amal al-amalu binniyah. Tengok macam-macam versi ada. Kenapa berlaku perbezaan-perbezaan tersebut? Inilah isunya dengan tradisi lisan, tradisi periwayatan. Okey, walaupun hadis tak terlepas, sebab itu ulama hadis sendiri menyedari masalah dan perkara ini. Sebab itulah dalam konsep ilmu hadis dia ada satu prinsip yang penting, iaitu jawaz riwayatul hadis bil makna. Harus meriwayatkan hadis dengan makna. Tapi dia ada syarat-syarat dia lah. Kenapa dikeluarkan prinsip tersebut? Kenapa dinyatakan prinsip tersebut? Sebab ni lah. Sebab mustahil, hampir mustahil untuk kita nak menyampaikan sesuatu cerita ataupun sesuatu perkara kepada orang lain dan kita memastikan bahawa perkara itu langsung tak berubah. Sebab apa? Sebabnya satu je, sebab fitrah manusia ni Allah jadikan manusia sebagai makhluk yang kreatif. Apabila kita masuk saja maklumat itu, kita akan mencernakan maklumat itu dan kita akan menyampaikan maklumat itu sebagaimana yang kita faham. Sebab tu dalam hadis Nabi juga ada yang lain banyak tapi saya tak nak cerita itu panjanglah sebab fokus kita pada filologi. Yang menceritakan tentang proses tersebut. So jadi sebenarnya di sini sebab itu apabila teks itu yang dalam bentuknya yang lebih stabil, apabila teks itu dirakamkan dalam bentuk tulisan. So, jadi apabila teks itu dirakamkan dalam bentuk tulisan, ini merupakan kita katakan satu bentuk teks yang lebih stabil dan dia merupakan satu bentuk teks yang membolehkan seseorang untuk mengkaji dan juga menganalisa teks tersebut. Sebab itu apabila kita bercerita tentang filologi, makna filologi, perkataan filologi ini dia datang daripada daripada perkataan Yunani, okey. Sebab dia kita tengok dulu dia ada dua perkataan lah, iaitu philos dan logos lah. Philos ni cinta, love. Logos adalah perkataan. So filologi maknanya philo dan logos maknanya cintakan perkataan. Itu dari segi dari segi asal usul, dari segi bahasa asalnya lah dalam bahasa Yunani, bahasa Greek. Sama juga kalau kita tengok kan filosofi itu dua perkataan juga tu, philos dan sophia. Philos dan sophia. Bukan cintakan Sofia, bukan cintakan orang nama Sofia, tapi philos cintakan apa? Sophia adalah wisdom, hikmah. So filosofia maknanya cintakan kita kata hikmah ataupun kebijaksanaan. Itu filosofi. So jadi filologi, cintakan perkataan ataupun lover of words. Kenapa dia katakan cintakan perkataan? Sebab perkataan itu merujuk kepada teks. Kerana teks yang berbentuk perkataan. Macam saya cakap tadi lah, teks yang dalam bentuk lisan boleh disampaikan tapi nak dikaji susah. Nak dianalisa susah. So dia wujud teks dalam bentuk bertulis, terdiri daripada perkataan-perkataan. Jadi dikatakan bahawa kan cintakan perkataan itu ataupun maknanya meletakkan segala bentuk usaha ke arah memahami perkataan-perkataan yang bertulis, itulah maksudnya filologi secara umumnya. Okey. So, jadi perkembangan filologi ni di Yunani. So jadi orang pun kadang-kadang tanya juga kenapa Yunani kan? Sebab Yunani ini kita kena faham, sebelum Yunani tak ada ke civilization ataupun tamadun yang lain?
Ada tapi kita tak tahulah sebab tak ada rakaman, tak ada apa semua, tak ada bahan tulis yang disampaikan kepada kita. China ada, India ada, tapi dalam bentuk yang berbeza. Tetapi yang menjadi Yunani merupakan satu perkara yang dominan lah, terutamanya dalam konteks keilmuan pada hari ini. Sebab apa? Sebab kita katakan keilmuan, tradisi keilmuan dan juga kita panggil kerangka framework keilmuan yang ada pada hari ini, kerangka sains ini, ketamadunan yang ada pada hari ini adalah bersumberkan kepada ataupun berlandaskan kepada kebudayaan dan juga kita katakan kebudayaan Yunani itu sebagai terasnya lah. So jadi maknanya di barat sekarang ini kita mengambil Yunani itu sebagai titik tolak kepada kebudayaan manusia lah, ketamadunan manusia. So jadi itu. Dan kita pun sebenarnya dalam dunia sekarang ini pun kita hidup ataupun kita mengikut kepada tradisi keilmuan barat sebenarnya. Apabila kita bercerita tentang tradisi sains dan sebagainya, itu adalah tradisi barat. Tapi tak apalah, kita tengok gitu. Jadi nak ceritanya. So jadi maknanya di zaman Yunani itu dulu pun zaman dia pun panjang juga. Zamannya panjang juga. Zaman-zaman di peringkat awal dia dulu dia banyak kita katakan tokoh-tokoh yang menghasilkan karya-karya bertulis yang hebat macam Homer penulis menghasilkan Odyssey, lepas tu Iliad, lepas tu banyak lagi karya-karya, lepas tu tak termasuk lagi karya-karya yang dalam bentuk falsafah, pemikiran, dalam bentuk asas-asas matematik yang macam Archimedes, dan banyak lagi lah tokoh-tokoh itu kan. So, jadi apabila sampai satu peringkat di mana selang masa itu berlaku panjang lah di antara karya-karya yang di awal yang dihasilkan dengan satu peringkat, masih lagi awal lah. Maksudnya macam dalam abad saya tak ingat ke berapa tu, tapi masih lagi awal. So, jadi apabila generasi-generasi baru tu dah mula mendapatkan teks-teks yang lama dalam bentuk bertulis. Dalam bentuk bertulis. So, jadi sekarang ni mereka cuba untuk memahami teks yang lama tu. So, jadi mereka cuba memahami teks yang lama itu. So, jadi bagaimanakah cara nak memahami teks yang lama? So, jadi mereka menggunakan filologi, sebagai satu pendekatan ke arah memahami teks-teks yang lama tersebut. So, jadi perkembangan filologi di era zaman Yunani ini, dia bermaksud, kalau disebutkan filologi itu, dia boleh bermaksud kajian yang berkaitan sama ada dengan teks, ataupun kajian yang berkaitan dengan bahasa, ataupun kajian yang berkaitan dengan sastra. Itu tiga aspek yang berkaitan filologi. So, jadi sama jugalah kalau kita pada hari inilah, kalau kita bersebut tentang filologi, kita kena faham dalam konteks yang sedemikian lah. Sebab kalau kita bercakap dengan orang bahasa, misalnya kalau orang di fakulti bahasa, dia akan bercakap filologi dalam konteks bahasa. Dia kajian bahasa daripada teks tertentu. Tapi kalau orang yang dalam bidang sastra, mungkin dia akan cakap dia fahamkan filologi itu sebagai salah satu bentuk kajian sastra. Tapi kalau orang dalam bidang kajian manuskrip secara umumnya, dia akan mungkin memahami filologi itu sebagai kajian teks. Kajian teks. So itu secara ringkasnya lah. Secara ringkasnya tentang perkembangan filologi dan juga kaedah-kaedah pengkajian ataupun pendekatan pengkajian teks selama ini berkembang di barat. Dan kita akan tengoklah nanti apa beberapa teori yang dominan dalam bidang filologi dan diadaptasikan terutamanya dalam menyunting dan mempersembahkan semula teks-teks lama yang lazimnya dalam bentuk manuskrip. Lazimnya dalam bentuk manuskrip, iaitu dalam bentuk bertulis tangan. Jadi secara ringkasnya lah kalau saya boleh simpulkan di sini, filologi boleh kita takrifkan sebagai satu usaha untuk merekonstruksi atau mempersembahkan teks sebagaimana yang dikarang oleh pengarang asalnya. So kenapa kita cakap macam tu? Kenapa dalam bagaimana pengarang asalnya? So satu lagi, tadi saya cerita tentang teks, tapi selain daripada teks, kita jugalah kena faham bahawa teks itu kan dia tidak wujud dalam bentuk terawang-awang lah tadi kan. Dia wujud sama ada dalam bentuk lisan ataupun dalam bentuk tulisan. Dalam bentuk tulisan ni, teks ni dia boleh wujud dalam pelbagai bentuk lah. Dalam bentuk tulisan ini biasa kita sebut dalam naskah lah. Naskah itu adalah sebagai dalam bentuk tulisan.
So dalam bentuk perlu dibezakan sebab kadang-kadang satu teks disalin oleh satu orang, jadi maknanya satu teks itu wujud dalam satu naskah je lah. Tetapi bayangkan sekiranya satu teks disalin dalam 10 naskah, okey, dibuat dalam 10 salinan, disalin dalam 10 salinan. So dia akan ada 10 naskah. Okey, dia akan ada 10 naskah bagi satu teks. So kena bezakan sebab naskah itu adalah wadah ataupun adalah kita kata tapak kepada teks tersebut. Okey, tapak kepada teks tersebut. Jadi satu teks mungkin akan wujud dalam 10 naskah ataupun lebih. Ataupun mungkin wujud dalam satu naskah. Okey, bergantung. So, jadi harus dibezakan antara teks dengan naskah. So, jadi apabila kita tengok naskah ni biasanya lah teks-teks yang kita bincangkan di sini biasanya merujuk kepada manuskrip lah, sebab teks-teks asal ni zaman dulu dia tak ada terbitan, dia tulis tangan. So apabila kita tengok kepada manuskrip lah sebagai satu naskah bertulis tangan, contoh lah kan, kita tengok inilah, katakanlah ini manuskrip. Katakanlah ini manuskrip kan. So bila kita tengok ini ada satu manuskrip, di dalamnya itu mungkin ada satu teks, mungkin ada 10 teks, mungkin ada 3 teks. Okay. So kita tengok, bila kita buka saja manuskrip ni, kita nak tengok pendekatannya, apa yang kita boleh buat dengan manuskrip ni. Sama ada yang pertama, kalau kita melihat dari segi fizikalnya, itu kita akan melihat dari perspektif kodikologi. Itu kalau dari segi fizikalnya, kita akan melihat dari perspektif kodikologi. Dan saya rasa saudari pun dah belajar kan semester lepas tentang aspek fizikal manuskrip. Kenapa pentingnya aspek fizikal ini? Sebab aspek fizikal ni juga dia akan memberikan peranan dan juga pengaruh kepada teks di dalam tu. Lepas tu yang kedua juga, apabila kita nak tengok, sebelum kita nak baca teks tu, kita tengok juga tulisan dia. Tulisan tu penting sebab tulisan tu biasanya berbeza, cara tulis berbeza dan sebagainya. Dan aspek itu sebenarnya dipanggil sebagai paleografi, yang melibatkan aspek ejaan, ortografi dan sebagainya. Dan kemudian baru kita akan dapat teks dalam tu. So jadi kita akan tengok di sini kan. Lazimnya lah kebanyakan daripada teks, dan bila kita buka saja manuskrip, kita ambil satu manuskrip, kita jumpa satu teks. Lazimnya kebanyakan daripada teks yang kita jumpa itu bukannya ditulis oleh pengarang asal. Bukannya ditulis oleh pengarang asal. Maksud saya memang teks tu, katalah saya ambil katalah teks kitab Bughiyatul Tullab, katalah Bughiyatul Tullab Syekh Daud Fatani, katalah. Tapi bila kita buka memanglah dia tulis ini kitab Bughiyatul Tullab yang dikarang oleh Syekh Daud Fatani. Tetapi bila kita tengok dalam di kolofonnya, kita akan tengok bahawa dia bukan ditulis dengan tulisan tangan oleh Syekh Daud Fatani, tapi ditulis oleh orang lain. Okay, disalin oleh orang lain. Mungkin murid dia, mungkin orang yang datang kemudian. Tak apalah. Okey, kita dah ada satu teks. Satu teks Bughiyatul Tullab di dalam sebuah manuskrip. Kemudian kita pergi tengok lagi, kita jumpa lagi manuskrip lain. Okay, kita jumpa lagi manuskrip lain. Dan kita jumpa lagi manuskrip lain, kita tengok teks yang sama. Juga, Bughiyatul Tullab juga. Karangan Syekh Daud Fatani juga. Tapi penyalin dia tak disebutkan siapa. Contohlah kan, kita tak tahu. Tapi tengok, ini kemudian dah ni. Dah lepas Syekh Daud Fatani dah meninggal lah. Macam mana kita nak tengok? Dan kita tengok, kita baca yang A ni tadi dan kita baca yang B ni, tengok sama lah. Tapi ada beza. Ada beza. Tak 100% sama. So mana satu nak pakai? So kalau katakanlah kita nak mengeluarkan ataupun kita nak mengeluarkan balik ataupun kita nak terbitkan semula, dua-dua teks Bughiyatul Tullab, mana satu naskah yang kita nak pakai? Adakah naskah A tadi itu, manuskrip naskah A ataupun manuskrip naskah B? Itulah dipanggil filologi ya. So, jadi usaha untuk nak keluarkan balik teks itu, cuba untuk nak merekonstruksi teks itu sebagaimana yang dikarang oleh pengarang asalnya, itu dipanggil sebagai filologi ataupun kajian teks lah, dalam bahasa mudahnya kajian teks. Yang ni kena faham betul, sebab sekira apa yang terlibat dalam aspek ini. Sekiranya kita mengeluarkan teks dari sebuah naskah ataupun manuskrip yang kita rasakan cukup berwibawa, tapi sebenarnya tak berwibawa, apa akan jadi sebenarnya kepada maklumat yang kita keluarkan dalam teks? Dia akan jadi maklumat yang salah. So jadi penting kat situ. So jadi ini isu ini yang dibincangkan dalam filologi. Dan seperti mana saya sebut tadi lah, naskah tu lazimnya dalam bentuk manuskrip.
Tetapi kadang-kadang juga naskah itu wujud dalam bentuk cetakan, tapi cetakan yang tidak kita katakan setakat cetak jelah, cetakan yang tidak bertahqiq lah, yang tidak disemak lah, catatan yang tidak disemak. Sebagai contoh lah, kalau macam kita tengok kitab kuning kan, macam cetakan batu, dulu cetakan batu lah. Ada ke kitab kuning sini tak? Macam contoh lah cetakan. Contohlah kan, contoh macam cetakan macam ni kan. Nampak tak nampak? Dia masalah bila pakai background ni, dia bila masuk dekat ni dia tak nampak. Dia reflection lah. Nampak macam ni lah lebih kurang kan. Ini biasa kalau kita pondok ke apa, dia akan dalam bentuk ini. Jadi maknanya kalau bentuk itu dia bentuk yang tidak bercetak. Tidak bersemak lah, walaupun dia kata disemak dan sebagainya, kita tak tahu sejauh mana. So jadi biasanya kita boleh ambil teks-teks begini, kita nak pastikan, kita nak bandingkan dengan manuskrip dan sebagainya. So jadi adakah jadi persoalan tu, contohlah tadi kalau kitab Bughyatul Tullab tu kita cari-cari, kita jumpa ada 50 naskah sebenarnya bagi teks Bughyatul Tullab tu. So sekiranya kita nak menerbitkan teks tu semula, mana satu versi, dalam bahasa mudahnya, mana satu versi yang kita nak pakai, mana satu versi yang boleh mewakili. Itu antara persoalannya lah. Inilah yang kita katakan yang terkandung ataupun perbicaraan filologi. Jadi tujuan filologinya ringkasnya tadi kita nak mengeluarkan teks. Kita mengeluarkan teks. Saya tak nak guna istilah menyunting sebab kita ahli filologi adalah bukan sekadar menyunting, tetapi sebenarnya kita nak, itulah saya sebut tadi, merekonstruksi teks ataupun mempersembahkan teks sebagaimana yang kita sampai kepada ghalabatuz zan lah, bahawa ini adalah yang terhampir dengan yang asal. Yang terhampir dengan yang asal. So kalau ada persoalan, bagaimana pula kalau kita jumpa manuskrip yang dikarang memang ditulis oleh pengarang itu sendiri? Adakah perlu untuk melalui proses filologi pengesahan? Perlu ya. Sebab yang pertama sekali kita nak menentukan sama ada teks itu betul-betul dikarang oleh orang tu. Lepas tu yang kedua, bagaimana kalau kita jumpa kesalahan dalam teks tu? Adakah kita akan biarkan kesalahan tu ataupun kita akan betulkan kesalahan tu? Ini isu juga. Ini isu juga. So, jadi kita kena tengoklah dari segi filologi ni, sebab dia akan ada banyak. Saya tak akan pergilah sebenarnya bagaimana proses, sebab saya rasa saudari pun belajar dalam subjek semester ni pun pergilah kan, bagaimana mula-mula mengenal pasti kewujudan teks, lepas tu kumpulkan teks, lepas tu nak pilih teks dan apa semua. Tapi sebenarnya perkara-perkara tu penting, perkara-perkara tu penting. Dalam konteks Arab, ada ke istilah ilmu filologi? Kalau kata ilmu filologi, kalau dalam Arab, kalau dalam makna kajian bahasa tak adalah, sebab ada ilmu lughah lah kan, dia tak ada. Tapi filologi sebenarnya dia biasanya digunakan dalam konteks ilmu tahqiq an-nusus lah, ilmu tahqiq an-nusus, maknanya kajian teks. Tahqiq an-nusus dalam tradisi Arab memang ada. Dan tradisi Arab sebenarnya, tradisi Islam memang dah lama, tapi cuma zaman dulu dia tak gunakan istilah tahqiq, dia gunakan istilah biasanya tashih lah. Sahahahu ke, i'tana bihi, macam tu kan. Kadang sampai sekarang pun kalau kita tengok setengah-setengah daripada kitab-kitab yang diterbitkan, dia tak tulis haqqaqahu ke tahqiq, dia tulis i'tana bihi, apa lagi dia kata apa, sahahahu ke, allaqa alaihi. Dia buat macam tu lah istilah-istilah yang digunakan. Tapi istilah yang lazim digunakan adalah tahqiq. Tahqiq maksudnya datang daripada perkataan haqqa lah, haqqaqa, yuhaqqiqu, tahqiqan. Dia sama macam haq, haq, tapi haq makna lain. Haqqa benar, sesuatu yang benar. Tapi kalau haqqaqa itu dia bukan maksud benar, tetapi memastikan sesuatu itu adalah benar. So bila kita sebut saja tahqiq, maksudnya bukan maksud benar, tapi maksudkan di situ sendiri dah memberikan makna bahawa kita hendaklah memastikan
sesuatu teks itu adalah benar sebagaimana ia dikarang dalam bentuk asalnya. So itu maksud tahqiq. Bahasa Melayu juga dalam istilah yang istilah yang standardnya oleh Dewan Bahasa juga menggunakan tahqiq. Dia tak sama, ada satu lagi istilah dia panggil transliterasi. Transliterasi ataupun alih aksara. Alih aksara ni dia tidak tahqiq, dia tidak mengesahkan kebenaran. Dia hanya menyalin semula apa yang ada dalam manuskrip. Kita tengok manuskrip, kita baca, kita salin semula dalam tulisan Rumi. Itu dia panggil transliterasi. Salah ke betul ke kita pun tak tahu. Ya, sebab tidak ada elemen perbandingan antara satu naskah dengan naskah yang lain. Dia tidak ada elemen perbandingan, dia tidak ada elemen analisis, tak ada elemen kritis, tak ada. Dia hanya salin saja. Sebab itu biasanya lah bagi kajian-kajian ataupun naskah-naskah ataupun teks yang berbentuk macam sastera, teks-teks yang berbentuk tu sesuai lah untuk buat transliterasi. Kan macam cerita hikayat Hang Tuah misalnya. Nak buat transliterasi sesuai lah. Sebab nak tahqiqkan apanya. Sebab cerita tu sendiri pun cerita kan, dia cerita. So cerita ni tak ada betul, tak ada salah. Satu versi ke satu versi yang lain macam-macam cerita. Ada tambah, ada kurang, ada panjang, ada pendek. Tak ada masalah lah. Namun apabila kita pergi kepada karya-karya yang berbentuk ilmiah, karya-karya berbentuk ilmiah, karya-karya keagamaan misalnya, teks-teks agama, ini tak boleh sebab ini melibatkan hukum, melibatkan otoriti, melibatkan pandangan agama, melibatkan macam-macam aspek, melibatkan dalil. So jadi perkara-perkara di sini ini memerlukan penelitian dan pengesahan. Dan di sinilah peranannya tahqiq itu. Okey, peranan tahqiq. So jadi kita kena fahamlah. Sebab itu kalau kita tengok juga kan dari segi tahqiq ini ataupun kajian teks, kajian filologi ini dia bergantung kepada banyak. Kenapa kalau kita tengok kan dalam buku yang bertahqiq biasanya tak kisahlah Arab ke Melayu ke Inggeris ke, biasanya pengkaji ataupun pentahqiq itu namanya akan diletakkan di judul hadapan, di halaman hadapan, sebaris dengan nama pengarang kan. Sebagai contoh kan Bughyatul Tullab oleh Syekh Dr. Fatani, misalnya kajian dan tahqiq ke kajian dan suntingan oleh katalah nama siapa-siapa Ali bin Ahmad ke. Kenapa nama pentahqiq itu diletakkan sama ataupun sebaris dengan pengarang? Sebabnya itu menunjukkan bahawa besarnya peranan pentahqiq. Sebab kalau kualiti teks itu sebenarnya bergantung kepada usaha dan juga kepakaran pentahqiq tersebut. Sekiranya pentahqiq itu salah ataupun cuai ataupun kita katakan tidak berhati-hati dalam mentahqiq, maka teks yang disajikan itu akan banyak masalah, banyak kesilapan, dan nak seolah-olahnya nak bagi tahu kalau ada jumpa salah dalam ni, jangan salahkan Syekh Daud, tapi salahkan kepada pentahqiq. Ini masalah kemungkinan besar datang daripada pentahqiq, bukan daripada pengarang. Ini penting kita tengok bagaimana peranan, terutama sekarang ni lah. Kalau saudari pun tengok kan, dalam media sosial pun banyak. Setiap hari ada saja bergaduh orang agama dengan orang agama. Ini aliran inilah, bawa pandangan itulah, pandangan inilah, ini new age lah, macam-macam, tak habis-habis. Jadi setiap daripada kita tengok, setiap daripada pandangan ni kadang-kadang merujuk kepada teks. Dan dalam konteks tertentu setengahnya merujuk kepada, tengok dia kata kalau dia rujuk kepada buku ni, benda ni ada contoh, tapi dia kata dia rujuk dalam edisi lain tak ada. So jadi apa masalahnya? Adakah masalah tu dekat teks ke ataupun masalah tu dekat pentahqiq? Ada menjadi trend dalam kitab Arab lah, sesetengah pentahqiq yang tidak setuju sebabkan dia tak setuju dengan pandangan tertentu yang ada dalam kitab-kitab tertentu. So, jadi bila tak setuju dengan pandangan tu, apa yang dia buat? Dia mengubah teks. Itu memang berlaku. Tak sepatutnya berlaku, tapi dia ubah sikit. Ataupun dia buang. Sebab dia andaian dia beranggapan bahawa kalau dia buang ataupun dia ubah sikit, orang tak boleh rujuk kepada manuskrip asal, orang tak boleh tahu. Ada yang berlaku. Itu dipanggil khianat ilmu. Itu tak sepatutnya berlaku. Ada juga yang tak puas hati, tak setuju, dia bubuh panjang lebar dekat nota kaki, dia panjang lebar. Ini pandangan Syekh, tapi sebenarnya begini, pandangan ini adalah kufur. Nak buat apa? Sekarang ni isunya begini, pentahqiq itu bukan pengarang. Tugas pentahqiq bukan pengarang.
pentahkik tidak mempunyai hak untuk mengubah teks. Okay, dia tidak kalau kita nak ubah teks tu, jangan tahkik, buatlah karya sendiri. Sebab apabila kita mengkaji teks sesuatu teks, maksudnya kita mengkaji teks itu sebagaimana dia ditulis oleh pengarang asalnya, bukan sebagaimana kita nak teks tu jadi. Ini kena penting, kena faham. So jadi benda-benda, tapi berlakulah. Banyaklah, saya tak nak merujuk kepada mana-mana, nanti panjang cerita pula. Tapi memang adalah teks-teks tertentu yang memang kita tengok contohnya. Perkara ini kalau kita tengok satu teks saja kita tak nampak. Tapi bila kita bandingkan dua tahkik, kita akan nampak. Kita akan nampak dengan jelas. Kenapa tahkik ni ada yang ni, kenapa ni tak ada yang ni? Kadang-kadang merujuk kepada manuskrip. Manuskrip yang orang ni guna tak lengkap, manuskrip orang guna lebih lengkap. Macam tu, okay? Banyak. Sebab itu dalam konteks kitab Arab lah, terutamanya dalam konteks kitab Arab, dan juga kalau teks-teks lain pun sama. Kita ada dua, kita ada tahkik ataupun kajian teks yang berbentuk ilmiah, dan kita ada kajian teks yang berbentuk komersial. Sekiranya kalau bolehlah, seboleh-bolehnya, fokuslah ataupun peganglah teks yang dibuat dalam konteks kajian ilmiah. Jangan pegang pada teks yang ditahkik dalam konteks komersial ataupun diterbitkan dalam konteks komersial. Kerana apa? Biasanya komersial ni dia tak peduli pun salah ke betul, dia tak peduli. Kadang-kadang apa salah dia main hentam saja, dia main tulis saja, asalkan siap buku tu, asalkan terbit boleh jual. Itu kena perhati sikitlah. Kalau dalam konteks ilmiah dia tak begitu. Sebab kita ada pertanggungjawaban. Dia akan dinilai, dia akan disemak, dia akan apa semua. Sebab tu juga bagi kitab-kitab Arab juga, biasanya kalau kita baca kitab Arab ataupun kita belajar kitab dalam bidang tertentu, dia akan bagi tahu. Kalau guru kita berpengetahuan, dia akan bagi tahu. Oh, kalau untuk kitab ni pegang kepada tahkik orang ni. Kalau kitab ni pegang kepada tahkik orang ni, jangan ambil sebarang tahkik. Sebab kalau pegang ambil saja sebarang tahkik, dia akan jadilah maknanya kualiti ilmu yang kita dapat tak sama. Sebab tu saudara-saudari tak perlu, jangan terkejut kenapa kita tengok misalnya bagi satu kitab saja, satu judul ada sampai berpuluh-puluh tahkik. Okay, dia dah menjadi satu trend yang komersial lah, satu trend yang komersial. Sebab tu banyak yang kitab-kitab yang diterbitkan, sebab sekarang dunia Arab memang banyak menulis, tapi banyak buku yang diterbitkan kalau kita tengok setiap tahun yang diterbitkan sebenarnya adalah tahkik kepada kitab-kitab turas yang lama. Okay, tahkik kepada kitab-kitab turas yang lama. So, jadi biasanya lah kalau kita tengok dalam tradisi Arab, tradisi Arab ni biasanya dia ada satu cara yang fix lah untuk mengkaji teks ataupun merekonstruksi teks kan, pilih, lepas tu banding apa semua. Tapi tak pernah lah ataupun tak ada lah, hampir tak ada lah kalau kita buka dalam kitab teks Tahqiqun Nusus Arab ni, langsung tak ada yang menceritakan tentang teori. Sebab Arab dia memang tak pakai teori ya. Dia tak pakai teori, dia hanya pakai satu pendekatan saja, iaitu sama ada pendekatan kita kata perbandingan ke ataupun pendekatan teks naskah tunggal ke, apa itu saja. Dia tak ada pendekatan-pendekatan yang tertentu. Di sini lah juga kita akan tengok satu, bukanlah pertembungan, tapi kita akan tengok ada dua tradisi yang berbeza lah. Sedangkan perkembangan filologi di barat itu dia ada teori-teori tertentu yang mendasari kita katakan pendekatan filologi yang digunakan. Sebenarnya teori ini penting sebab kalau tak ada teori ataupun teori yang kita gunakan itu akan menentukan hasil yang keluar, hasil yang jadilah ataupun teks yang terhasil. Sebab filologi juga apabila kita berceritakan tentang kajian teks, dia ada dua. Yang pertama kita mempersembahkan teks, satu hal. Yang keduanya dia ada juga dalam aspek kita nak mempersembahkan teks itu, dia ada elemen interpretation ataupun interpretasi. Sebab apa? Pentafsiran kita terhadap teks yang kita baca. Apa yang kita persembahkan tu adalah apa yang kita baca dan apa yang kita faham. So jadi kena ingat dua elemen tu. Dia ada dah jadi elemen mempersembahkan teks dan elemen interpretasi. So sekiranya interpretasi kita salah lah. Kalau interpretasi kita betul lah. Sebab itu nak interpret dengan betul. Sebab itu memerlukan pemahaman bukan sahaja terhadap teks tetapi juga terhadap konteks. Konteks penting. Banyak orang buat kajian filologi, dia hanya tengok pada teks, dia tak tengok pada konteks. Itu salah. Boleh nak buat tapi kita memberikan satu gambaran yang salah. Satu lagi perkara, kita kena ingat bahawa teks itu tidak wujud dalam vacuum. Teks itu mempunyai latar belakang budayanya, latar belakang sejarahnya, latar belakang masyarakatnya.
Semua tu ada dan dia memberi pengaruh kepada teks. Mana nak dapat konteks? Sebab tu pentingnya kodikologi ya. Sebab itu pentingnya kodikologi, sebab itu pentingnya untuk memerhatikan, menyemak, meneliti aspek fizikal naskah. Sebab itu juga pentingnya untuk melihat kepada aspek sejarah naskah. Kita nak mengkaji teks Syekh Fatani misalnya, tapi kita sendiri pun tak tahu apa yang berlaku pada zaman tu, pada abad ke-19. Suasana ilmiahnya kita tak tahu, keadaan masyarakat pun kita tak tahu, apa pun kita tak tahu. Tiba-tiba kita datang, kita nak kaji teks dia saja. Lepas tu bila kita jumpa satu pandangan dalam tu, mulalah nak buat macam-macam cerita dalam tu. Kita punya faham kita. Which is wrong lah, memang salah lah. Itu masalah yang berlaku. Sama juga, sebab kita hanya tengok kepada teks. Tapi masalah ini, maaf cakap lah, masalah ini yang banyak tengok kepada teks tapi tak tengok kepada konteks. Masalah ini banyak berlaku pada orang pengajar Islam. Sebab orang pengajar Islam, dia menganggapkan bahawa, saya sendiri pun pengajar Islam lah. Tapi saya ceritalah realitinya. Sebab dia hanya menganggapkan yang penting itu adalah teks. Konteks tak penting. Sebab tu kalau sebut saja tentang sejarah naskah, sejarah ke apa semua, dia itu semua tak penting. Yang penting itu apa yang tertulis. Itu saja. Tapi dia tak tahu bila kita cerita tentang teks, konteks penting. Dia tak wujud dalam vacuum. Dan itu yang membezakan sebenarnya antara kajian. Apabila kita bercerita, contohlah kita ambil satu teks turas Islam. Kita hanya ambil dari segi konteksnya sahaja, kita kupas dari segi teks, memang boleh keluarlah berjilid-jilid pemahaman teks dan sebagainya. Tapi bila datang satu orang orientalis, dia kupas dalam perspektif yang berbeza, dia kaitkan dengan masyarakat ketika itu kan, yang ada dengan Yahudinya contohlah kan, dengan Nasraninya, dengan apa semua. Kelang kabut kita kalau dia buat satu persoalan yang agak kontroversi. Kelang kabut kita nak menjawab. Sebab apa kelang kabut? Sebab kita tak pernah langsung memerhatikan konteks. Itu masalahnya. Kita belajar ulum Quran seolah-olah ulum Quran tu macam untuk hari ini, dalam konteks hari ini. Sedangkan ulum Quran, ulum hadis yang kita cerita bukan dalam bentuk yang bercetak, buku bercetak pada hari ini. Dia cerita tentang teks yang wujud dalam bentuk manuskrip. Tapi kita sendiri tak pernah tahu dan tak pernah didedahkan dengan konteksnya. Jadi kita pun baca je lah, Quran diturunkan dengan sab'atu ahruf, 7 huruf macam ni. Macam mana boleh baca ayat, boleh baca macam ni, boleh baca macam ni. Kita tak tergambar. Cuba kalau buka manuskrip Quran, tengok yang macam mana ditulis dengan tak ada titiknya, dengan tak ada apa. Tak payah explain pun dah faham dah. Oh, patutlah kena ada sab'atu ahruf. Itu nampak tak? Kita tidak ada konteks. Dan ini satu kelemahan bagi pengajian Islam, kita terutama pada hari ini. Kita tidak memerhatikan kepada konteks. Dan kajian kita juga sebenarnya tidak memerhatikan kepada konteks. Jadi bila orang tanya, contoh, teks ni, saya nak buat kajian teks ni. Okey, baguslah. Tapi persoalan, kenapa teks ni penting? Apa peranan teks ni sebenarnya sampai nak dikaji? Kita tak boleh jawab. So tak boleh jawab, tak adalah, tak penting jawab ni. Kita sendiri pun tak tahu kedudukan teks tu bagaimana. Okey? So jadi ini penting. Saya kena tekankanlah dari segi teks. Sebab itu sebenarnya mungkin di peringkat awal dulu apabila pelajar Quran Sunnah tiba-tiba kena ambil manuskrip Melayu. Semua habis kelang kabut. Kata apa benda subjek manuskrip Melayu. Tak pernah ambil. Kenapalah subjek yang berbeza langsung. Tidak ada dalam kurikulum lain, dalam pengajian Islam lain tak ada. Dekat UKM kat mana pun tak ada. Kenapa kita kat sini kena ambil? Belajar pula atas aspek tak apa-apa benda, tak aspek kertas lah, dakwat lah. Inilah cerita dia, nak bagi tahu konteks. Sebab zaman kita duduk dengan zaman turas kita tu dah berbeza, dia ada gap, dia ada selang masa yang begitu jauh. Adakah kita duk bercerita nak balik kepada turas, nak balik kepada Quran Sunnah, balik kepada aqwal ulama. Tapi kita sendiri pun tak tahu aqwal ulama kita bentuk dia macam mana. Bentuk yang ada pada hari ini itu adalah bentuk yang telah melalui proses interpretasi dan suntingan, bukan dalam bentuk asal lagi. Sebab itu tidak pelik kalau ada sebuah teks yang telah ditahqiq, yang telah diterbitkan, tetapi bila ramai ulama yang baca, orang yang baca tapi tak puas hati kerana banyak salah, teks itu akan diedit semula, akan diterbitkan semula. Jadi pentingnya untuk kita mengetahui sekurang-kurangnya inilah perkara yang berlaku. Di sini pentingnya konteks filologi itu. Jadi bila kita ceritakan tadi, walaupun teks dalam bentuk tulisan itu kita kata dia lebih stabil berbanding teks dalam bentuk lisan. Namun apabila berlaku penyalinan, transmisi teks lah daripada satu generasi ke satu generasi melalui penyalinan. So jadi penyalinan ni pun ada penyakitnya juga. Bila kita salin, sebabkan dia akan banyak berlaku. Kadang-kadang bila kita salin, si orang yang menyalin itu dia akan tersilap salin sebab dia tak faham kataan.
pun satu hal. Kadang-kadang dia mengantuk. Ingat lain, tulis lain. Itu biasalah manusia juga punya cerita. Tengok dia ingat benda lain, tulis benda lain, tengok benda lain, tulis benda lain. Kadang-kadang skip satu baris, kadang-kadang skip 2 baris. Tu perkara-perkara tu berlaku. Dan kesemua ini juga memberikan kesan kepada kredibiliti sesebuah naskah. Okey, sesebuah naskah. Sama juga isu bila kita jumpa, kita tengok ejaan. Mana satu ejaan nak pakai? Kita jumpa dalam teks kan. Ini contohnya dalam bahasa Melayu lah. Contoh dalam bagi teks Melayu. Contohnya kita katakan dia tulis memaca. Memaca ke membaca ke, mana satu nak pakai? Contoh lah kan. Adakah kalau kita tukar dia asalnya memaca, kalau kita tukar jadi membaca, adakah mengubah teks asal? Contoh lah. So persoalan-persoalan tu. So jadi dalam konteks filologi itu, apabila kita menggunakan sebarang keputusan dan juga kita katakan ijtihad lah yang kita buat terhadap sesuatu teks tu, lazimnya kita akan nyatakan dalam nota kaki lah. Dalam nota kaki iaitu dipanggil sebagai critical apparatus lah. Sama ada ringkas ke ekstensif tu bergantung lah yang tu. Sebab apa kita buat begitu? Sebab supaya orang yang datang kemudian, orang lain yang datang yang mungkin mempunyai bacaan yang lebih baik ataupun mungkin kita tersilap pada sesuatu perkara, mungkin bila yang dia baca, dia tengok, dia dapat bandingkan, oh rupanya bukan, ini silap ni, sepatutnya begini. Dan perkara tu juga memang lazim juga berlaku. Okey, jadi masa pun tak banyak, saya fokus terus pergi kepada beberapa teori lah suntingan teks yang ada di barat. Saya tak katakan semua bagus, kita akan tengok. Sebab barat juga dia mempunyai konteks dia tersendiri. Dan biasanya filologi di barat digunakan, teori-teori ini sebenarnya digunakan untuk pertama sekali dia nak menyunting dia punya naskah-naskah keagamaan dia. Dan juga naskah-naskah sastra dia. So, jadi dia ada, kita panggil cultural baggage yang tu lah. Dia ada dia punya konteks dia yang tersendiri. Sebab tu kita melihat kalau mana yang sesuai kita boleh gunakan, tapi mana yang tak sesuai kita tak boleh gunakan lah. Okey, antara teori yang lazimnya digunakan dulu lah, dia panggil intuitive method lah. Intuitive ni maknanya berdasarkan intuition ataupun naluri lah. So jadi melaluri macam mana? So jadi seorang tu tengok dalam banyak-banyak manuskrip, dia tengok teks ni dia rasakan ini manuskrip yang paling tua, bagi teks tersebut dia rasa paling baik. Lepas pada itu dia sunting terus teks tu berdasarkan pengetahuan dia. Ini biasa yang berlaku secara arbitrary lah, secara kita katakan yang seperti mana kajian-kajian yang dibuat, maknanya sebelum abad ke-20 lah. Sebab tu kita tengok banyak kadang-kadang teks orang macam barat dan sebagainya, bila dia tengok teks Islam, bila dia tengok saja teks Melayu ke apa, dia ambil berdasarkan satu naskah, lepas tu terus berdasarkan naskah tu saja dia buat andaian, dia buat macam-macam, dia buat kajian. Itu dia panggil sebagai intuitive method lah. Intuitive method ni orang tak pakai dah sekarang lah. Dia dah tak pakai dah sebab dia memang tak boleh dipertanggungjawabkan. Dia akan ada banyak isu-isu lain yang berkaitan dengan tu. Kemudian yang kedua, ini yang paling popular lah, yang paling popular di barat, iaitu dipanggil objective method. Okey, objective method ataupun dipanggil sebagai Lachmann method. Lachmann method, sempena nama tu orang yang memperkenalkan dia tu orang Jerman, Lachmann, daripada pertengahan abad ke-19, ataupun dalam bahasa mudahnya stemma method. Okey, stemma. So jadi yang ini dia punya teori dia ini lain sikit. Okey, ini banyak orang pakai dan ini dalam konteks kajian manuskrip Arab saya tak jumpa lagi lah orang pakai ni sebab memang Arab tak terima yang ni. Tapi dalam konteks manuskrip Melayu, yang ni banyak. Kalau tengok nanti artikel yang saya bagi pun banyak juga memuji ataupun membincangkan tentang objektif ataupun stemma method ni. Tapi saya bagi tahu siap-siap lah, stemma method ni tak boleh pakai yang kita, tak sesuai langsung. Dia tak sesuai langsung. Sebab apa? Sebab dua lah. Yang duanya dia syarat-syarat untuk melakukan objektif ataupun stemma method tu dalam konteks tradisi kita tak sama. Sebab dia hanya sesuai dalam konteks tradisi barat. Okey, dia macam ni je lah. Dia kumpulkan manuskrip. Dalam bahasa mudahnya, stemma method ni dikumpulkan pelbagai manuskrip, satu teks dalam manuskrip berbeza. Kemudian dia cuba untuk nak hasilkan satu, kita katakan syajarah lah, satu salasilah teks. Mana asal, mana induk, mana cabang, mana apa.
Mana ada keluarganya, mana dia nak buat macam itulah, macam graf, macam syajarah lah, macam apa nama dia panggil tu, rantaian ataupun salah silah teks tu. Biasanya teks yang asal kalau tak dijumpai dia akan sebut sebagai archetype ataupun hyper archetype lah. Yang itu kemudian bagaimana dia keluar, dia adalah istilah-istilah dia keluarkan tu. Cuma peliknya sikit, dia Lachmann ni ataupun Stemma method ni dia kelompokkan teks bukan berdasarkan persamaan, tetapi berdasarkan kepada kesilapan yang sama. Kesilapan dalam teks. Kalau contohlah dia tengok manuskrip A ni dengan manuskrip C ni, tempat yang sama silap. 3-4 tempat. Jadi dia mengandaikan bahawa dia kata kesilapan ini datang daripada ini dia kata ada hubung kait dia. Ada hubung kait dia. Okay. So jadi dia akan cuba reconstruct balik satu stemma tu maknanya syajarah lah, itu makna stemma tu. Satu macam kita panggil diagram salah silah buku. Dan dari situ dia akan tengok mana induk, mana tak induk. Dan kalau sekiranya ada 20 ke 30 manuskrip, daripada situ dia boleh tunjukkan mana induk, mana tak induk, dan daripada diagram itu sendiri dia boleh pilih 3 atau 4 sahaja yang dirasakan sebagai induk untuk dibuat asas perbandingan, yang lain tak payah dah guna. Itulah Lachmann method ya. Tetapi dia tak boleh pakai ya, sebab apa? Sebab kalau di dalam konteks Islam dan juga Melayu ni, sebab kita punya manuskrip tu dia bukan horizontal tau, transmission dia bukan daripada guru ke muridnya. Kadang-kadang juga daripada murid ke murid. So jadi bukan dia boleh, kadang-kadang orang tu salin kitab daripada guru, tapi kadang-kadang dia juga salin kitab daripada kawan dia. So jadi dia ada linear transmission, linear transmission. Kadang-kadang teks tu kita ada apa nama tu dia panggil linear transmission. Maksudnya dia tidak hanya atas ke bawah. So jadi benda tu kita tak tahu. Yang keduanya juga tradisi penyalinan manuskrip Melayu dan Islam ni, kita tidak dilakukan dalam konteks yang terkawal. Maksudnya bebas, sesiapa saja nak salin naskah, nak apa bebas, boleh salin di rumah, boleh salin di surau, boleh salin di madrasah, pergi sana salin, pergi sini salin. Sebab apa saya cakap begitu? Sebabnya di barat, kebanyakan daripada teks-teks keagamaan dan teks-teks abad pertengahan disalin dalam konteks yang terkawal. Dia disalin dalam konteks skriptorium ataupun pusat-pusat penyalinan manuskrip yang hanya dilakukan oleh padri-padri, orang-orang agama, yang dilakukan dalam konteks yang terkawal. Sehingga kan terkawal tu maksudnya tulisan pun kena sama, semua kena sama. Ada apa yang macam mana dalam asal, penyalin tak boleh ubah, semua kena ikut sebiji. Itu berbeza di konteks kita tak ada. So jadi sebab tu kalau dalam konteks barat dia boleh buat objective method ataupun stemma method, sebab dia boleh tengok, dia boleh kesan, kesalahan ni ada di skriptorium di Milan misalnya. Dia boleh kata ini datang daripada jalur Milan, ini datang daripada jalur Bologna misalnya, ini datang daripada jalur macam-macam. Tapi kalau dalam konteks Islam dalam Melayu tak boleh. Sebab kita tidak ada control, that control element tak ada. Skriptorium Melayu juga tak sama macam skriptorium di barat. Itu antara sebabnya lah. Tapi jangan terkejutlah kalau terutama dalam konteks kajian di Nusantara ni, alam Melayu ni, Indonesia ke apa, semua dah cerita pasal stemma method. Stemma method adalah satu kaedah yang bagus lah apa. Tak boleh pakai lah, senang cerita tak boleh applicable. Dah banyak dah sebenarnya sarjana-sarjana, hatta di barat sendiri pun yang cuba nak apply method stemma ini untuk kajian manuskrip Arab pun memang tak boleh. Dia menimbulkan masalah. Dia tak boleh jadi objektif. Yang ketiga adalah metod gabungan ataupun eclectic method gabungan. Maksudnya ada 5 teks bagi satu ada 5 naskah bagi satu teks. Kita tak tahu mana satu yang lebih kredibel, mana satu yang lebih berautoriti. Semua nampak sama. Nak buat macam mana? Boleh ke gabung 5-5 ni? Kalau ada yang ni gabung 5-5, hasilkan satu teks baru. Tapi persoalannya satu, kalau kita gabung 5-5, kita hasilkan satu teks baru, yang teks tu bukan asal dah. Teks itu kita punya teks, kita menggabungkan 5-5 naskah. Nampak tak? Itu persoalannya. Itu ada persoalannya. Dan malangnya persoalan-persoalan begini kadang-kadang kita tak jumpa dalam kitab Tahqiq Nusus, tak cerita persoalan-persoalan begini. Adakah dengan kita buat pembetulan itu, kita mengubah kepada integriti teks tersebut? Adakah di situ pentahqiq mempunyai autoriti untuk menghasilkan satu bentuk teks yang baru?
Dan mungkin satu bentuk teks itu perfect ataupun kelihatan sempurna bagi kita, tapi sebenarnya dia tak sempurna. Sebab teks asal pun belum tentu sempurna lagi. Kita mengandaikan teks asal tu sempurna. Tapi belum tentu pengarang waktu asal teks tu, dia karang tu sempurna teks tu. Mungkin berlaku penambahan daripada orang lain. So jadi kena tengok sikit. Okay, so eclectic method banyak juga orang komen, banyak yang tak setuju. Dan satu lagi yang biasa kita panggil base text method lah ataupun landasan lah. Ini yang biasa digunakan dalam Arab, biasa guna yang ni lah. Kitab Arab biasa dia sebut yang ni. Maknanya ada 5 ke 6 naskah, ambil satu sebagai induk, ambil satu sebagai asas, yang lain untuk perbandingan. Tetapi teks yang nak menjadi asas tu perlulah teks yang berkredibiliti lah, yang berautoriti. Ini lebih lebih selamat lah berbanding dengan yang objektif metod-metod yang lain. Dan satu lagi, kalau kita jumpa satu naskah saja, satu naskah sahaja untuk sesuatu teks, itu biasanya kita buat diplomatic edition lah dipanggil. Okay? Diplomatic edition tu maksud apa? Maksudnya kita tidak mengubah, kita tak ada membandingkan. Tidak ada membandingkan teks itu dengan teks lain. Kita menyalin sebagaimana adanya. Cuma isunya sekarang ni, kalau kita ada jumpa kesilapan dalam tu, nak dibetulkan ke ataupun tak dibetulkan. Sekiranya ada kesilapan fakta dalam tu, nak dibetulkan ke tak dibetulkan. Ini semua dilema, ini semua isu. Inilah antara ringkasnya lah. Saya rasa masa pun dah cukup sejam. Ini ringkas sajalah sebagai sedikit perkongsian. Jadi apa nama tu, saya buka lah kepada saudara-saudari kalau ada lepas, kalau untuk perbincangan, persoalan dan sebagainya. Kalau mana yang saya boleh jawab, saya jawab lah. Tapi kalau mana yang saya tak boleh jawab, mungkin boleh dibincangkan semula kemudian lah. So saya rasa sekian dulu perkongsian saya. Terima kasih atas perhatian. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mustaqim Mohamad Zarif atas perkongsian sebentar tadi. Moga apa yang disampaikan sedikit sebanyak dapat diambil dan dipraktikkan oleh kita pada masa yang akan datang. Majlis diteruskan lagi dengan sesi soal jawab bersama Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mustaqim Mohamad Zarif. Buat hadirin yang ingin bertanya, boleh menyatakan nama, tahun pengajian serta program pengajian. Dipersilakan dan boleh open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya jelas? Terima kasih pada Al-Fadhil Prof. Dr. Mustaqim, yang saya hormati Dr. Anwar Mamat. Baik, nama saya Muhammad Hazrin bin Arifin. Saya pelajar FUKS tapi bahagian sarjana sekarang. Dan saya buat sarjana di dalam bidang manuskrip. Jadi saya ada soalan kepada Fadhil Prof Mustaqim tentang kajian saya berkaitan dengan analisis ilmu qiraat dalam kitab manuskrip Miratul Quran. Saya rasa ini satu manuskrip yang sangat banyaklah yang memang ada di dalam di PNM terutamanya. Cuma manuskrip ini sangat dikenali dalam kajian lepas, kajian tahqiq pun dah ada untuk Miratul Quran ni. Cumanya dalam kajian tersebut menyatakan kitab Miratul Quran ni, manuskrip Miratul Quran ini dikenali sebagai kitab tajwid yang pertama di alam Melayu ni. Tetapi apa yang saya lihat di dalamnya terdapat juga ilmu qiraat, dan saya kirakan sedangkan ilmu qiraat itu datang dahulu baru ilmu tajwid. Jadi saya kira mungkin macam Dr. Prof Mustaqim cakap sebelum ni, kita kena melihat kepada aspek kodikologi ataupun juga supaya kita boleh melihat tujuan penulisan manuskrip tersebut sesuai dengan zaman tersebut. Saya kira mungkin ilmu tajwid dalam manuskrip Miratul Quran ini ada ilmu tajwid dan qiraat. Saya kira manuskrip ini lebih mengutamakan ilmu tajwid disebabkan pada zaman tersebut ilmu tajwid ni lebih penting ataupun lebih perlu diutamakan kerana masyarakat awam pada masa itu baru nak mulakan bacaan Al-Quran berbanding ilmu pengetahuan qiraat. Minta pendapat doktor tentang ni, perkara ni doktor. Kenapa dia tak dikenali sebagai kitab manuskrip qiraat sedangkan ilmu qiraat dalam tu ada?
Hai, anda tanya soalan berkaitan dengan konten. Sekarang ni cerita dia begini. Sepatutnya soalan tu hantar yang kena jawab. Hantar yang kena kaji, part of your master. Kenapa begitu. So, kena tengoklah. Sekarang ni Miraatul Quran dah hujung abad ke-19. Dia bukanlah teks yang lama, dia teks yang baru. So kena tengok balik lah tu, saya kata kena tengok balik. Kena tengok balik lah kenapa teks tu dikarang. Apa tujuan dia, digunakan untuk apa. Kodikologi satu hal, lepas tu sejarah teks pun kena tengok. Jadi sebenarnya kalau anda nak mengkaji dan anda nak menjawab persoalan itu, yang sepatutnya dibuat adalah anda sendiri kena survey tengok berapa banyak naskah-naskah yang menceritakan tentang qiraat, betul ke tajwid. Sebab anda kata andaian anda tadi adalah sebab orang tak biasa dengan qiraat, sebab tu lebih kepada tajwid. Tapi tak macam tu. Saya ada jumpa teks lebih asal lagi, even dalam mushaf Quran yang lebih asal lagi pun dia catatan khilaf pada qiraat. Tapi kalau anda tengok kepada tafsir yang paling awal yang dihasilkan di dalam Melayu, Syekh Rauf Ansuri sendiri pun dia ceritakan tentang khilaf qiraat. So jadi hantar punya hipotesis dah salah dah kat situ. Itu andaian, itu bukan berdasarkan kepada fakta. Nampak tak? So jadi kena tengok. So kalau nak buat andaian begitu, dia tak boleh buat andaian. Sebab tu saya kata kena tengok konteks. Dia tidak boleh tengok kepada satu teks tu saja, sebab lagipun Miraatul Quran dia dalam konteks petani, dalam konteks yang lain macam mana. Okey, so yang tu kena tengoklah. Saya rasa perkara ni bukan sangat filologi yang kita bincang hari ni. Ini lebih kepada konteks tadi lah. Yang tu kena tengok. Sebab filologi kata tak apa, benda tu pun orang dah tahqiq, dan Miraatul Quran pun banyak diterbitkan pun banyak, walaupun edisi lama. Kan edisi yang tu, tapi cuma itulah kalau nak tengok tu dia kena tengok sebelum tu lagi, dia kena tengok awal lagi. Sebab tu saya katakan konteks keilmuan tu, macam mana perkembangan ilmu tu dan bagaimana kedudukan karya itu di dalam okey untuk nak fokus pada qiraat, tetapi akhirnya nanti begitulah bila nak tanya tadi, bila nak cerita tentang kenapa pentingnya qiraat dalam ni apa, adakah kalau saya sendirilah saya cakap kan, apa kesinambungan dia dengan ataupun perbezaan yang dia cuba nak bawa banding dengan Syekh Rauf Ansuri misalnya. So, walaupun you buat teks ni, tapi teks yang lain, itulah. So, saya kata, dia nak buat kajian manuskrip ni okey. Dia bukan itu, saya kata dia ada konten, satu hal konten. Satu lagi yang paling penting juga adalah konteks. Dia dua-dua kena ada. Kalau tak ada dua-dua ni, dia akan jadi beginilah, dia akan jadi banyak andaian. Jadi bila banyak andaian ni tak menarik. Sebab kita mengandaikan benda yang kita rasa, tapi bukan kita rasa, dia tak boleh begitu kan, dia tak boleh begitu. Okey, saya rasa ringkas begitu jelah. Terima kasih, Roh. Okey, terima kasih kepada saudara Hazrin. Saya bergerak kepada soalan seterusnya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh juga kalau komen di ruang komen. Assalamualaikum Doktor. Saya Muhammad Afnan bin Fuzuddin daripada kos Sunnah dengan Pengurusan Maklumat. Saya ada satu soalan. Adakah satu masa nanti kita punya tafsir Quran ni tidak lagi relevan disebabkan oleh perubahan masa dan teknologi masa kini yang bergerak terlampau laju? Contohnya kita melihat sekarang teknologi bergerak ke arah dunia digital ataupun dunia maya macam metaverse, virtual reality. Adakah tafsir Quran pun nanti akan ditafsir mengikut konteks masa dan keadaan ketika itu nanti? Itu saja soalan saya. Okey, terima kasih. Soalan tak jauh daripada filologi tu, tak apalah. Saya cerita gini aja. Sebenarnya kalau kita faham tafsir, sebenarnya memang tafsir ni kena berubah setiap zaman. Tak pernah ada satu tafsiran yang katakan ataupun satu formula ke, satu prinsip ke, satu kaedah ke yang kata kena pakai tafsir ini, tak boleh pakai tafsir lain. Tak ada begitu. Dan kata ini tak boleh, kena ambil Ibnu Katsir, tak boleh ambil tafsir lain, kena ambil Ibnu Katsir, kena ambil ini, kena ambil ini. Tak ada siapa cakap macam tu. Memang Allah turunkan Al-Quran ini kan untuk menjadi panduan. Jadi setiap zaman itu akan berlaku, kita katakan perubahan, perbezaan yang memerlukan pentafsiran semula. Cuma itu yang kita belajar ulum Quran. Apa yang boleh ditafsirkan, bagaimana nak mentafsirkan, itu saja kaedah itu. Sebab tu kita tengok setiap zaman itu, setiap abad ada saja tafsir-tafsir baru yang keluar. Kan tafsir abad ke-20, abad 21 semua keluar, macam-macam keluar. So jadi tak kisahlah.
pusing pergi ke mana pun, metaverse ke apa benda ke, esok akan ada juga bentuk tafsiran yang sama. Dia sebab dia masih lagi relevan. Cumanya dalam pentafsiran metaverse ke apa benda ke dalam bentuk teks tu masih wujud lah. Cuma naskahnya berbeza. Dulu naskah bertulis tangan. Lepas tu naskah dalam bentuk bercetak. Sekarang naskah dalam bentuk elektronik. Yang ke depan dalam metaverse juga dia akan wujud dalam bentuk elektronik juga. Macam tu lah. So benda tu yang sama. Cuma nampak tak? Sekarang kita faham. Sebab tu kita di sini kita tengok pada konsep. Kalau kita faham konsep tu, bentuk mungkin berbeza-beza tapi benda tu benda yang sama juga. Cuma manifestasinya sahaja. Apa nama tu, kita katakan dia punya aspek luaran tu saja berbeza. Tapi intipati tu benda tu lah juga. Okey. Tafsir tu tetap akan wujud. Dia tak, jangan kata tak relevan. Kalau you kata tak relevan, maksudnya you are referring to certain tafsir yang zaman dulu siapa suruh pakai tafsir tu. Sebab tu orang pun bisinglah sekarang kita perlu mentafsirkan semula Al-Quran. Tafsirlah, tak apalah. Selagi mana dia tidak bercanggah dengan kaedah, selagi mana dia bertepatan, kan ada tu kan. Tidak khilaf dengan Quran, tidak khilaf dengan sunnah, bertepatan dengan kaedah bahasa. Okey, tafsirlah. Tak ada siapa halang pun sebenarnya. Cuma kena dibuat. Cuma janganlah tiba-tiba bagi ambil. Oh, ni ada satu teori sosiologi. Teori sosiologi, saya rasa ini sesuai untuk mentafsirkan Al-Quran. Boleh nak buat. Kalau tak bercanggah Al-Quran, okeylah. Selagi mana tidak bercanggah. Isunya sekarang ini apabila nak dipaksakan kepada Al-Quran, dan dia akan jadi masalah. Okey, boleh ya? Okey, terima kasih kepada saudara Afnan. Okey, baik doktor. Baik Prof. Untuk saya sendiri pun ada soalan untuk Prof. Okey, saya ada 3 soalan. Soalan yang pertama tadi Prof kata Yunani, kita gunakan Yunani ni untuk rujukan. Maksudnya apa-apa pun macam tu untuk filosofi tu pun asal perkataan daripada Yunani. So kenapa kita mengangkat Yunani tu, saya buat tadi macam kurang jelas. So adakah kita nak kita gunakan apa yang diadakan dekat Yunani tu sebab macam mana dia keep dia records atau macam mana apa. Okey, soalan saya yang kedua. Satu-satu dulu, satu-satu. Okey, satu-satu. Kisah minta maaf, Prof. Apa tahu? Tak, dia begini, dia bukan masalah pilihan. Saya cerita realiti. Sekarang ni begini. Kita katakan beginilah yang bahasa mudahnya. Mana yang dominan, kuasa mana yang dominan, dia akan menentukan. Okey, dalam dunia sekarang ni, dalam dunia dahulu, satu masa satu ketika dahulu umat Islam dominan. Jadi apabila umat Islam dominan, jadi bila naik saja umat Islam menjadi, kita katakan superpower, menjadi kuasa besar. Kuasa besar bukan saja dari segi ketenteraan tapi juga dari segi keilmuan. Jadi maknanya dia mempengaruhi, menguasai dunia in that sense, menguasai dunia, dan dia menjadi benchmark, menjadi kepada standard. Jadi apa-apa sahaja, sebagai contoh satu ketika dulu umat Islam menjadi standard kepada kemodenan dan ketamadunan. Jadi mana-mana sahaja orang yang nak moden dan nak bertamadun, dia akan ikut cara orang Islam. Dan umat Islam dulu, bahasa ilmunya adalah bahasa Arab. So jadi bahasa Arab adalah bahasa yang dominan. Segala istilah agama, segala istilah ilmu semua dalam bahasa Arab. So jadi apabila Barat pada ketika itu, dan orang yang bukan Islam yang pada ketika itu nak juga menjadi bertamadun dan juga berilmu macam orang Islam, jadi nak tak nak dia kena belajar bahasa Arab. Sebab itu Barat dulu waktu dia tak bangun, dia tak maju, dia tak apa semua, dia pergi di Andalus, dia belajar bahasa Arab. Dia belajar dengan orang Islam. Sebab itu banyak orang-orang Yahudi, Kristian pada ketika itu juga menterjemahkan karya-karya dalam bahasa Arab. Sebab bahasa Arab adalah bahasa ilmu. So jadi benchmarknya adalah Arab. Benchmarknya adalah Islam. Standardnya adalah Islam. Tetapi sekarang benda tu dah terbalik. Benda tu sekarang Islam dah jatuh. Yang dia telah disaingi oleh satu lagi kita katakan worldview ataupun kita katakan paradigma yang lebih berbeza yang menjadi dominan. Dan paradigma itu adalah paradigma saintifik. Kan? Paradigma saintifik. Dan paradigma saintifik ini adalah ditunjangi di Barat. Macam mana Barat boleh naik? Sebab dia belajar daripada orang Islam. Lepas tu dia mengembangkan. Lepas tu Barat dia mendakwa lah. Dia boleh naik sebab dia buang agama. Dia kata bila dia buang agama, akal dia bebas. Dia tak perlu lagi pegang. Sebab masalah dia bukan pada Islam. Masalah pada agama dia sebenarnya. Agama dia pun tak adalah masalah sangat. Yang masalah dia kepada gereja dia sebenarnya. So jadi bila sebelum ni diorang tak bebas sebab dikekang oleh gereja. Jadi apabila gereja diorang dah bebaskan diri daripada gereja,
dia dah bebas, dia boleh fikir apa sahaja, tak ada kekangan lagi. So jadi itu membawa kepada perkembangan ilmu yang begitu cepat. Sehingga kan pada satu masa, aplikasi ilmu dalam bentuk teknologi. Teknologi adalah satu perkara yang penting sebab dia adalah satu benda yang powerful tau, satu yang powerful. Sebab dengan teknologi itulah dia boleh buat persenjataan, dia boleh buat macam-macam sehingga kan orang merujuk kepada dia. Bukan paksa pun, orang merujuk kepada dia. So jadi bila orang merujuk kepada dia, akhirnya nak ikut cara dia, ikutlah. Ya, apa yang berlaku sekarang. Sebab tu kita boleh cakap, kenapa tak boleh ke saya nak menulis apa contohlah kalau di Malaysia sendiri. Kenapa tak boleh ke saya nak buat kajian saintifik dalam bahasa Melayu? Boleh. Persoalannya siapa nak baca? Kenapa orang cakap contohlah kan? Orang cakap kenapa? Siapa nak baca? Kata rujukan-rujukan semua dalam bahasa Inggeris. Kenapa bahasa Inggeris? Bukan saya nak angkat bahasa Inggeris, bukan saya nak angkat Yunani, tetapi itulah hakikatnya. Kerana kebudayaan itu, ketamadunan itu berteraskan kepada Yunani. So jadi apabila kita mencerita tentang sekarang ni kan, tu segala perkembangan ilmu kita ada, tu segala komunikasi, teknologi maklumat, itu semua datang daripada barat. Sebab tu kalau saudari faham juga, sebab tu kenapa wujud universiti Islam, wujud universiti apa, yang sebenarnya kita tidak mahu terikut 100% sebab kita kata ilmu tu bukan saja ada di barat, tapi kita juga mempunyai ilmu kita sendiri. Kita juga mempunyai landasan kita sendiri. Sebab itulah datangnya konsep dengan integrasi ilmu dan sebagainya. Sebab ini mana kita akan tengok, macam tadi kan kita cakap, kalau stemma method tu kita rasakan tak sesuai dengan Islam, janganlah ambil. Kalau kita tak ada pemahaman sedemikian, sikap sedemikian, kita akan kutip sajalah apa yang ada. Itu yang jadi kat luar tu. Apa saja datang daripada barat, semua kutip kita kena amalkan. So itu dominannya. Kita tak tahu yang ke depan, mungkin kalau jatuhnya apa nama tu paradigma ilmu sedia ada, mungkin paradigma ilmu lain yang akan naik pula, kita tak tahu. Sebab benda ni memang sunatullah lah, sama macam perubatan juga. Suatu ketika dulu apabila orang cerita tentang perubatan, kenapa sebab kau sakit? Ada yang zaman dulu kala dia kata sebab kena hantu syaitan. Itu paradigma dia, itu pemahaman dia. Lepas pada tu bila datang pula, bukan, Islam pula datang, ambil daripada tradisi-tradisi yang Yunani dan lain yang dia belajar, rupanya bukan keseimbangan badan, panas, sejuk, lepas tu lembap, kering, ini tak seimbang. Lepas tu datang pula paradigma moden, bukan penyakit sebabnya dengan apa? Sebab bakteria, sebab virus. Begitulah nampak tak perubahan-perubahan tu. Adakah saya nak mengatakan ini baik, ini tak baik? Bukan cerita ni, memang itu realiti kan, realiti. Kita cerita je lah apa yang kita ada. Alright. Okey, faham jelas Prof. Jadi soalan saya yang kedua, tadi Prof ada kata pasal pentahkik. Pentahkik bukan pengarah, dia tahkik je. So jadi bagaimanakah kita nak tahu, contohlah andai kata in future kita punya peserta ni boleh tahu akan jadi yang pentahkik ataupun akan kaji kita punya manuskrip. So macam mana kita nak mentahkik tanpa berat sebelah? Prof, boleh minta open mic? Nak tahkik tanpa berat sebelah, yang pertama sekali pentahkik dia kena open mind lah, minda kena terbuka. Keterbukaan orang panggil bahasa mudahnya berlapang dada lah. Kan kalau kita tengok sesuatu benda yang mungkin kita tengok mungkin tak selari dengan fahaman kita, jangan cepat-cepat menyalahkan orang. Jangan cepat-cepat membida'ahkan, contohlah. Itu salah satunya. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kan bagaimana keadaan dia, suasana dia, bagaimana apa semua. So jadi kita jangan cepat menghukum orang. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua, kalau kita nak menjadi supaya kita berlaku adil, kita kena ada banyak pengetahuan tentang apa yang kita nak kaji. Sebagai contoh kan, kalau kita tak tahu ataupun kita tak mahir contohlah tentang ilmu perubatan lah contoh. Lepas tu kita nak tahkik kitab perubatan. Wajar ke tak wajar? Tak wajar lah sebab kita akan banyak buat kesilapan, andaian-andaian yang tak penting, yang tak betul. Sama juga, mungkin kita mahir dalam bidang hadis contoh atau Quran. Tapi kita nak pergi tengok istilah-istilah tasawuf misalnya, kita nak mengkaji karya tasawuf. Lepas tu karya-karya tasawuf pula itu berbentuk falsafi pula. Lepas tu kita datang-datang kita terus bid'ah daripada A sampai Z. Saya nak menyokong, saya nak kata betul tak, saya tak cakap begitu, tapi tak wajarlah sebab daripada awal sendiri itu kita tidak mempunyai persediaan yang cukup. Sama juga orang yang tak ada basic dalam bidang hadis tiba-tiba datang gunakan Syamilah, gunakan online saja, tiba-tiba datang nak bercerita tentang hadis. Tak wajar juga. So begitulah.
So, jadi untuk mengelakkan daripada berlakunya ni, tapi yang lebih penting sekali itu kita kena amanah tu kena ada lah, dan amanah itu perkara yang senang cakap lah, tapi sebenarnya dia bergantung kepada individu tu tersebut lah. Sebab bila dia buat seorang-seorang kan, dia akan buat kajian seorang-seorang. So jadi dia saja yang tahu apa ada dalam teks tu. Jadi bergantunglah kepada apa yang dia buat. So itu je lah secara umumnya. Okey, terima kasih Doktor. So soalan saya yang terakhir, tadi kan Doktor ada maklumkan tentang teori ataupun metod yang kita guna dalam mengkaji manuskrip. Jadi adakah landasan metod yang saya tak sempat nak tangkap yang bahasa Inggeris dia, adakah landasan metod tu yang selalu kita guna untuk kaji manuskrip Melayu Islam? Dia depends lah. Dia bergantung kepada naskah sebenarnya. Dia sebenarnya metod ataupun teori pendekatan kita guna bergantung kepada naskah yang kita ada. Itu je. Kalau naskah tu ada satu, kita gunalah diplomatik. Tapi itulah dalam diplomatik pun adakah kita, seperti saya kata, kita perlu menjawab persoalan-persoalan yang kita nak jawab macam saya cakap tadi tu. Adakah kalau kita jumpa kesilapan dalam tu macam mana? Adakah kita akan biarkan saja? Adakah kita akan betulkan? Kalau kita nak betulkan, apa yang nak dibetulkan? Apa yang wajar dibetulkan? Apa yang tak boleh dibetulkan? Macam mana? So benda-benda begitu kita kena jawab. Sebagai contoh lah, kalau biasa dalam bidang kita ni yang kita betulkan, nak tak nak, suka tak suka, yang kita akan betulkan adalah ayat Quran. Kalau ayat Quran salah, memang kita kena betulkan. Sebab itu memang dah jelas. Tapi kalau selain daripada ayat Quran misalnya, adakah, so benda-benda begitulah. So itu bergantung. Sebenarnya teori yang kita gunakan bergantung. Cuma yang saya nak cakap satu je lah. Metod stemma tadi itu memang tak sesuai untuk teks kita. Dan metod gabungan pun seboleh-bolehnya elakkanlah. Elakkanlah, sebab metod gabungan ini bukan apa, nanti takut kalau kita buat secara berleluasa, akhirnya nanti kita akan menghasilkan satu teks yang kalau kita tunjuk kat pengarang asal ni pun dia sendiri pun kata ni bukan aku karang ni apa benda pun tak tahu. So itu satu juga sebab tu kita kalau kita baca kita kena tengok kadang-kadang juga kan dalam sebenarnya konsep ni, sebab tu kalau kita faham betul-betul sebenarnya dalam konsep hadis ni dah mencakupi benda ni, cuma dia kita bincangkan dalam konteks yang bukanlah sempit dan dalam konteks yang khusus. Kita bincangkan dalam konteks hadis. Sebenarnya benda ni ada kan, bila kita tengok kan, kalau contoh dulu kalau teringat balik hadisul mudraj kan, apa benda hadisul mudraj? Hadis mudraj itu apa dia? Maknanya benda yang bukan hadis tetapi disangkakan sebagai hadis. Kan? Kenapa benda tu berlaku? Inilah dia. Sama macam teks manuskrip ni juga. Kalau kita orang tu tulis teks tu, dia salin, lepas tu dia salin sekali tepi dulu, apa nama tu? Dia salin sekali dia punya syarah dia. Sorry. Okey, maaf. Apa nama tu? Jadi contoh hadis mudraj kan. Jadi macam teks orang salin tu, dia salin, lepas tu kadang-kadang dia tak faham, dia salin tepi tu penerangan kepada teks tersebut. Kemudian bila orang yang menyalin teks tu dia ingat yang penerangan itu juga sebahagian daripada teks. So jadi teks tu berkembang. Nampak tak? So jadi yang kalau kita sendiri kat sini, bila kita nak mentahqiq, kita sendiri tak perasan kata benda tu adalah penambahan daripada penyalin, bukan daripada pengarang, dan kita masukkan dalam teks asal, dia dah jadi teks berbeza dah. Itu yang saya kata kena teliti betul-betul. Kena tengok betul-betul. Okey? Okey, terima kasih Prof. Jadi saya kira kalau tiada soalan daripada peserta yang lain, mungkin kita boleh akhiri kita punya sesi pada pagi ini. Jadi saya kira sampai 5, seandainya tiada soalan, kita terus kepada yang seterusnya. Jadi tanya soalan 1, 2, 3, 4, 5. Maka tiadalah, maksudnya kita punya sesi webinar kali ini dah pun tamat. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mustaqim Muhammad Zarif di atas sesi soal jawab sebentar tadi. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan lagi dengan sesi fotografi dan diminta hadirin sekalian untuk membuka kamera bagi sesi ini.
Okey, bersedia dalam kiraan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang terakhir 1, 2, 3. Terima kasih. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berbahagia Profesor Dr. Muhammad Mustaqim atas kesediaan hadir ke majlis kita pada pagi ini. Dengan berakhirnya sesi fotografi sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada pagi ini. Sekali lagi, majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua peserta atas kesediaan hadir ke majlis kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih. Terima kasih bro. Okey, terima kasih. Ada hantar saya. Dua rumah ah. Ana balik kampung bro. Oh, balik kampung. Elok ah. Balik sekejap lama tak balik bro. Ya, betul ah, cuti sekolah dah.